Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق الله ورسوله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Berkata pengarang kitab Penawar Bagi Hati iaitu Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, mudah-mudahan merahmatinya oleh Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan kita mengambil manfaat daripada ilmunya di dunia dan juga di akhirat. Amma ba'du. Maka ini suatu kitab, sebuah kitab yang kecil pada permulaan ilmu tasawuf. Tuan-tuan yang dihormati dan dikasihi sekalian, bila dalam kitab menyebut amma ba'du, maknanya ialah adapun ba'du, selepas daripada yang demikian itu. Selepas daripada apa? Selepas daripada musannif pengarang kitab memulakan kitab dengan Bismillahirrahmanirrahim. Selepas musannif pengarang kitab memulakan kitab dengan hamdalah iaitu memuji-muji Allah. Dan selepas daripada pengarang kitab mengucapkan selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pengarang kitab mengatakan ini ialah sebuah kitab yang kecil. Ini tuan-tuan adab dalam adab ulama-ulama dululah, dalam dia memulakan kitab, hatta dalam memberi ucapan, memberi kuliah dan seumpamanya, itu dia punya adabnya. Kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita mulakan lagi dengan puji-pujian kepada Allah, dan juga selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adab, tuan-tuan. Adab ni kalau di pondok-pondok, tok-tok guru sering menekankan adab datang dulu sebelum ilmu. Adab tu datang dulu sebelum ilmu. Bukan ilmu dulu baru datang adab. Adab datang dulu, barulah ilmu tu bila masuk, bukan sekadar masuk dalam kepala, tapi masuk dalam hati, tuan-tuan. Ramai orang yang ilmu masuk ke kepala, dia boleh bahas A sampai Z, tapi ilmu tu tak masuk dalam hati dia. Maka tak heranlah
ada manusia yang bertambah ilmu tetapi tidak bertambah amalan. Ceramah banyak dah dengar, tak cukup kat surau, YouTube lagi, Facebook lagi, WhatsApp lagi, tak apa lagi kan. Habis ceramah dengar, tapi perangai tak berubah juga. Perangai tak berubah. Kalau dulu kaki ngumpat, masih ngumpat lagi. Dengar ceramah, pasang ngumpat, tapi lepas ceramah kaki ngumpat lagi. Sebab apa? Ilmu tu tak masuk ke hati. Itu dia. Jadi itulah musannif kita ni, dia ajar kita nak mengaji kita ni kena ada adab dulu. Beradab. Adab kita dengan Allah Ta'ala, adab kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang akan beri kita ilmu ni Allah. Yang bawa ilmu ni daripada Allah ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau belajar pun tapi tidak diberikan ilmu oleh Allah, maka kita tak akan jadi orang yang faham. Yang memberi faham ni Allah Subhanahu wa taala. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Hadis yang saya biasa baca sebelum mengajar kitab. Barang siapa yang Allah Ta'ala kendaki, Allah yang kendaki, dengan iradat Allah Ta'ala, dia yang kendaki seseorang hamba itu baik ataupun ada kebaikan dalam diri dia, maka Allah, Nabi kata yufaqihu fid din, Allah yang akan beri faham dia tentang agama. Sebab itulah kita ni tuan-tuan, kita belajar, kita faham ni, jangan sombonglah. Jangan sombong, sebab yang beri kita ilmu dan yang beri kita faham bukan kita, bukan cikgu kita, bukan ustaz kita, tapi Allah Subhanahu wa taala. Yang ini yang kita tak boleh putus dengan Allah. Yang ini merupakan adab yang paling utama kita dengan Allah. Jangan kita berasa kita pandai sebab kita pandai. Jangan rasa kita ni baik kerana kita baik. Kerana kalau kita dok pandang diri kita saja, kita tak pandang Allah dengan pandangan hati, maka kita akan jadi sombong. Jadi sombong. Makin banyak ilmu, makin sombong. Makin banyak ibadat pun lagi sombong. Makin banyak ibadat, sepatutnya ibadat ni menyebabkan hati kita ni makin tunduk, makin rendah diri, makin rendah hati pada Allah, tapi makin sombong pula. Kalau ada begitu tuan-tuan, kena cek balik hati kita. Kena cek semula kita ni macam mana, adab kita dengan Allah Subhanahu wa taala bagaimana. Jadi kata musannif kitab, kitab ni adalah kitab yang kecil je, bukan kitab besar. Bukan kitab besar, ini kitab kecil je. Dan bagi sekalian saudara-saudara yang baru belajar, apa pasal Ustaz Makno bawa kitab kecil ni kan? Bawa lah kitab besar-besar. Rupa-rupanya kitab ni untuk yang baru belajar. Yang baru belajar apa? Belajar ilmu tasawuf lah. Yang baru belajar ni maknanya yang peringkat ibtidai. Ibtidai ni kalau sekolah-sekolah kita ni namanya sekolah rendah. Sekolah rendah, mudah kata darjah 1 lah. Apa rasa bila kita dengar begitu tuan-tuan? Rasa menolak ke rasa menerima? Kalau rasa menolak, itu sombong tu. Sebab kita berasa kita dah pandai. Kita rasa kita dah lama hidup, kita rasa kita dah banyak makan garam, kan? Tiba-tiba baru nak belajar, baru kita kecil, tiba nak belajar kita kecil. Sama nak kata kita ni budak sekolah rendah lagi. Allah, kita rasa menolak benda tu. Kalau rasa menolak tuan-tuan, itu ada sombong lah tu. Tuan-tuan, bila kita nak belajar ni, mula sekali kita kena rasa, kita jangan sekali-kali rasa kita dah pandai. Kalau kita rasa kita dah pandai, susah ilmu tak nak masuk.
Tapi kalau kita rasa, kita ajar, kita asuh, didik hati kita, aku ni memang banyak tak tahu, kan? Maka aku nak belajar, maka insya-Allah ilmu tu akan lebih melekat pada hati kita. Tapi kalau kita rasa kita dah pandai, padahal kita ni tidak pandai lagi, maknanya kita tak tahu kita ni tak pandai. Mudah cakapnya, para ulama bahaskan jahil ni tuan-tuan ada dua jenis. Yang dikatakan jahil ada dua jenis. Satu jenis ialah jahil basit nama dia. Jahil basit ni ialah dia tahu dia jahil dan dia nak belajar. Itu dia. Maka bila dia nak belajar, hati dia lebih mudah terbuka dan lebih mudah menerima ilmu. Sebab dia tahu dia tak pandai, dia tahu dia jahil, maka dia nak belajar. Ada yang kedua ialah jahil murakkab namanya. Murakkab maknanya tersusun, yang tersusun. Tersusun daripada apa? Tersusun daripada dua jahil. Pertama, dia jahil. Yang kedua, dia tak tahu dia jahil. Bahkan dia berasa dia pandai. Bila dia berasa dia pandai, maka dia tak nak belajar. Bila tak nak belajar, maka dia kekal dalam kejahilan. Orang begini berat. Orang begini berat. Sebab apa? Dia tidak bergerak pun untuk belajar. Orang begini akan jadi lebih sombong, lebih sombong, lebih sombong. Hati makin keras, makin kematu. Ini je. Sebab itulah kita ni tuan-tuan, kita belajar ni sebenarnya kita bukan makin pandai sebenarnya. Tapi bila kita belajar, kita akan tahu kita ni masih bodoh lagi, kita masih jahil lagi. Banyak now kata orang Melaka kan, yang kita tak tahu. Banyak now lagi yang kita tak tahu sebenarnya tuan-tuan. Tapi kalau kita rasa kita makin belajar, makin pandai, itu something wrong. Ataupun something very very wrong inside, dalam hati kita. Dan hamba namakan akan dia dengan penawar bagi hati. Kitab ni tuan-tuan namanya dinamakan oleh pengarang kitab sebagai penawar bagi hati. Kerana mengambil keberkatan, mengambil kefahaman daripada satu firman Allah Ta'ala, ayat Quran dalam surah Yunus 57. Tuan-tuan balik ni tengok Quran Yunus 57. Itu kerja rumah saya beri. Belajar ni kena ada kerja rumah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas, hai manusia, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum, sesungguhnya telah datang kepada kamu, hai manusia, mau'izatum mir rabbikum, satu penasihat, satu yang memberi pelajaran, yang memberi nasihat, mir rabbikum, daripada Tuhan kamu. Bukan daripada manusia, bukan daripada akal manusia, tapi daripada Tuhan kamu, Tuhan yang menjadikan kamu. Wa shifaa'un lima fis sudur, dan juga telah datang satu syifa. Syifa ni apa dia? Syifa ni penawar tuan-tuan. Dia bukan ubat, bukan sekadar ubat, tapi dia penawar, dia penyembuh. Orang putih kata sebagai healing. Orang sini kan lagi faham orang putih daripada Melayu kan. Saya gunalah bahasa orang putih. Syifa ni mana healing. Dia bukan ubat semata-mata, tapi dia healing, penyembuh. Penyembuh bagi apa? Lima fis sudur, kepada apa-apa yang ada di dalam dada. Apa yang ada dalam dada? Dalam dada ni tuan-tuan yang ada ialah hati namanya. Qalbun. Yang ada dalam hati. Maknanya penawar ni, bila sebut penawar, penyembuh ni,
Dia guna dia, manfaat dia, fungsi dia adalah untuk menyembuhkan penyakit lah. Menyembuhkan penyakit, menjadikan sesuatu itu daripada tak sihat kepada sihat. Maka masalah besar yang ada dalam diri manusia ialah hati dia yang sakit, hati dia yang tak sihat. Yang itu yang kena perlukan penawar, yang perlukan healing tadi. Jadi penawar ni bukan datang daripada manusia, tapi datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia yang faham manusia ni. Dia jadikan manusia dan dia tahu sangat perangai manusia, perilaku manusia, sifat-sifat hati manusia. Dia Maha tahu. Maka dia yang datangkan penawar ni daripada dia sendiri, bukan daripada yang lain. Wa hudan wa rahmah lil mu'minin, dan juga menjadi petunjuk dan menjadi rahmat lil mu'minin, kepada orang-orang yang beriman. Jadi tuan-tuan, maka kitab ini dipanggil dan disebut oleh musannif kitab, pengarang kitab, sebagai penawar bagi hati, kerana dalam kitab ni bahasan dia ialah tentang penyembuhan terhadap hati itu sendiri. Hati kita ni tuan-tuan, dia berlapis-lapis sebenarnya, berlapis-lapis. Memang di antara sebab Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran manusia ni sebaik-baik penciptaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, demi sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu sebaik-baik penciptaan. Antaranya ialah sebabnya manusia ni, diri manusia ni berlapis-lapis. Yang pertama, dia ada lapis luar, namanya jasad. Dia ada lapis luar, namanya jasad. Jasad ni pula ditiup roh dalam jasad ni. Maka lapis kedua namanya roh. Tak ada roh, jasad ni tak berguna. Mata dia terang pun, telinga dia dengar, kaki bagus sihat, badan sasa, tapi bila tak ada roh, tak ada guna. Bila roh masuk dalam tubuh pula, timbul satu lagi perkara, iaitu namanya nafsu. Nafsu inilah yang nakkan macam-macam keinginan untuk kepentingan jasad dia. Jasad nak tenaga, maka nafsu nak makan, nafsu nak minum, nafsu nak macam-macam, nafsu nak bekerja, nafsu nak rehat, nafsu nak kemewahan, nafsu nak kekayaan, nafsu nak harta, nafsu nak kereta, nafsu nak rumah, nafsu nak orang rumah. Tak cukup satu, nak tambah lagi. Menafsu tu, kan? Itu dia. Tak cukup-cukup nafsu ni. Yang ketiga, dalam diri manusia ni ada hati. Qalbun nama dia. Qalbun ni tuan-tuan, dalam Quran disebut dengan beberapa nama. Pertama, ni ayat yang saya sebut tadi, ma fis sudur, apa yang ada di dalam dada. Dada tu, apa yang ada dalam dada, maknanya tu lapis pertama hati kita. Ma fis sudur. Kat situlah letak nafsu. Kat situlah yang nak macam-macam. Dan kat situlah bila mana nafsu nakkan keinginan, sehingga tak kira maksiat ke taat. Bila seorang tu buat kerja maksiat, maka lapis luar hati itu akan timbul titik-titik hitam. Makin banyak maksiat, makin banyak titik hitam. Makin buat maksiat, titik hitam tu akhirnya jadi selaput hitam. Lagi banyak maksiat, selaput hitam tu jadi macam satu macam minyak tar. Makin pekat, makin hitam, susah
petunjuk nak masuk. Akhirnya kat situlah akan tumbuh macam-macam penyakit. Bila hati tu dah tak sihat, maka mudahlah tumbuh macam-macam penyakit. Macam kita lah manusia juga. Bila badan dah tak sihat, imuniti badan dah tak bagus, macam-macam penyakit datang. Bukan sekadar sakit demam, bukan sekadar sesemua, macam-macam penyakit datang. Bila insulin badan tak cukup, maka penyakit kencing manis datang. Bila saluran darah makin tebal lemaknya, maka penyakit darah tinggi datang. Bila darah tinggi datang pula penyakit jantung. Bila penyakit jantung datang pula stroke. Macam-macam lagi penyakit. Maka begitulah hati manusia. Lagi banyak dia tak sihat je, disebabkan dosa demi dosa, dosa demi dosa. Tak taubat waktu tu, tidak istighfar, tak rasa salah waktu tu, tak bertaubat waktu tu, maka makin teruk hati itu makin keras. Keras bukan sekadar keras ke matu pula. Itu hati manusia, tuan-tuan. Itu baru ma fis sudur yang luar tu. Kemudian Allah Ta'ala juga sebut dalam Al-Quran perkataan qalbun. Qalbun ni, tuan-tuan, itu yang kat situlah maknanya tempat macam-macam yang baik-baik. Antaranya dalam hati, dalam qalbun itulah masuknya keimanan, petunjuk dan keimanan. Dalam qalbun itulah ada takwa, ada ketakwaan. Itu je hebatnya dikatakan qalbun. Itu lapis nombor 2. Sebab itulah pernah satu suku kaum Arab Badui datang jumpa Nabi. Mereka ni masuk Islam dan mereka ni semangat nak tunjuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka ni benar-benar Islam dan benar-benar beriman. Mereka mengatakan, kami dah beriman ya Rasulullah. Maka turun ayat Quran. Qalatil a'rab, berkata Arab Badui ni, amanna, kami telah beriman. Qul, katakanlah olehmu wahai Muhammad, lam tu'minu, kamu belum beriman. Kamu belum beriman lagi. Walakin, akan tetapi, qulu aslamna, ucapkanlah kami telah Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, sebab iman itu masih belum masuk ke dalam qulubikum, dalam hati-hati kamu. Perhatikan tuan-tuan ayat. Maknanya orang ni dia dah Islam, tapi dia iman belum masuk dalam qalbun dia. Nampak tak? Menunjukkan bahawa ada beza Islam dengan iman, dan ada beza iman ni kalau masuk dalam hati dia akan berbeza. Sebab apa? Iman kalau masuk dalam hati, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Hujurat juga, Allah Ta'ala kata apa? Walakinnallah habbaba ilaikumul iman, Allah Ta'ala lah yang akan menjadikan kamu cinta pada iman. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah Ta'ala hiaskan iman itu indah dalam hati-hati kamu. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan Allah menjadikan sebab iman yang masuk dalam hati kamu tu, kamu benci kepada kekufuran, kamu benci kepada kefasikan, kamu benci kepada kemaksiatan. Ulaika humur rasyidun, merekalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Tuan-tuan, nampak? Iman ni kalau masuk dalam hati, memang dia akan konfrontasi, menentang kekufuran. Iman ni kalau masuk dalam hati, dia akan menentang, dia akan benci kepada kefasikan. Iman kalau masuk dalam hati, menguasai hati, mempengaruhi hati, dia akan menentang kemaksiatan. Kalaulah kita ni masih suka lagi benda kufur, kalaulah kita masih suka lagi benda fasik, kita masih suka lagi benda maksiat,
itu tanda iman belum menguasai hati kita, tuan-tuan. Ini yang saya sebut, iman ni kalau masuk dalam hati lain macam gaya dia. Iman ni dia satu yang yang dinamik, orang putih kata. Faham kan dinamik kan? Tak payah terang kan? Dinamik ni maknanya suatu yang boleh menjanakan sesuatu. Menjanakan sesuatu dalam diri kita. Apa yang dia janakan? Dia janakan perubahan dalam jiwa kita. Kita akan berubah iman kalau masuk dalam hati ni, tuan. Sekadar Islam kita datang semayang je. Itu semayang semayang fardu kat rumah, itu Islam lah. Semayang kat rumah pun Islam juga. Semayang fardu 5 waktu saja pun Islam juga. Tapi bila iman masuk dalam hati, itu yang kita sanggup pergi masjid, sanggup subuh-subuh pergi semayang masjid, subuh-subuh berjemaah kat masjid. Tak cukup semayang kat masjid, kita semayang sunat, tambah semayang sunat qabliyahnya, ba'diyahnya. Tak cukup semayang sunat qabliyah, ba'diyah, semayang duhanya. Tak cukup duha, bangun tengah malam lagi, tahajud. Tak cukup tahajud, witir. Ini orang beriman. Kan lain tu. Sekadar Islam, orang Islam ni macam-macam. Subuh tak semayang, zuhur tak semayang, asar malas, maghrib rajin. Orang Melayu ni dia ada lebay maghrib. Maghrib rajin, isyak pun malah ada. Itu Islam lagi. Orang begini Islam lagi. Hatta yang tak semayang 24 jam tak semayang pun mengaku Islam lagi. Sebab dia berasa mak ayah dia Islam, tapi dia belum masuk lain orang yang beriman. Itu dalam qalbun, tuan-tuan. Dalam lapis lagi bawah qalbun ni ada yang dinamakan fuadun. Fuadun ni dalam bahasa kita Melayu ni ialah hati kecil. Dalam Al-Quran menyebut perkataan fuadun ni. Huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Allah Ta'ala telah menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan afidah. Afidah ni fuad lah. Fuad ni hati kecil. Dalam fuad ni ada keistimewaan lagi, tuan-tuan. Tapi kalau lapis luar pun dah tebal dia punya minyak tar dia. Kalau lapis luar dah tebal dengan dosa, dengan minyak tar yang melekat hitam tu, keras tu, susah nak sampai ke dalam tu. Itu yang susah nak masuk ke iman, masuk dalam hati. Susah sifat-sifat mulia seperti keikhlasan, khusyuk nak masuk dalam hati. Orang tak khusyuk ni, tuan-tuan, sebab apa? Hati dia dah selaput hitam tebal. Nak khusyuk macam mana? Khusyuk ni khusyuk dalam semayang contohnya. Macam mana nak khusyuk dalam semayang? Kalaulah khusyuk kita ni, tuan-tuan, dah diambil pada khusyuk yang lain. Apa contoh? Kalau tengok WhatsApp, khusyuk kita. Lepas grup, lepas grup, tengok kan. Khusyuk dekat WhatsApp. Kalau tengok bola, khusyuk kat bola. Kalau tengok wrestling, lagi khusyuk. Kedai mamak ke, kedai Melayu ke, kan? Padahal umur dah tua dah, tapi tengok wrestling lagi. Rasa macam dia yang pukul orang tu. Terangkat-angkat kaki. Terangkat-angkat kaki. Kopiah atas kepala ni. Tu dia. Khusyuk. Bila dah macam-macam khusyuk kat tempat lain, tuan-tuan, nak khusyuk macam mana dalam semayang? Khusyuk kita tu dah diambil tempat lain, oleh lain. Khusyuk ambil dekat Bollywood, dekat Hollywood, macam-macam wood lagi lah. Itu yang kita habis. Dah habis khusyuk. Sebab itulah kata Imam Ghazali, tuan-tuan, kalau kita ni nak jadi baik, cari hati kita dalam semayang. Cari hati kita dalam semayang. Sebab ramai manusia dalam semayang hati dia lari dah.
Hati dia tak hadir dalam semayang, hati dia entah pergi mana. Itu kalau selagi dalam semayang hati kita ni tak hadir dalam semayang, kena baiki tu. Kena cari hati tu kat mana, ambil bawa balik. Bawa balik masuk dalam semayang tu. Kalau tidak, susah kita. Sampai Imam Ghazali kata apa? Kalau tak jumpa juga hati tu, minta hati lain pada Allah. Kita dah hilang hati kita. Jadi kitab ni nama dia apa? Penawar bagi hati. Tuan-tuan bersedialah kalau mengaji kitab ni, memang kitab ni hentam 100% hati kita sendiri, tuan-tuan. Hentam diri kita sendiri. Kalau ngaji kitab fiqah, kitab akidah, hentam orang je. Nampak je salah orang. Orang tu baca tak betul lah, orang tu semayang kaki tak betul lah, tangan tak betul lah, orang tu macam-macam yang tak betul. Bila cerita apa nama ni, kafir, munafik, semua kat orang, munafik kat orang, padahal munafik kat diri pun boleh juga. Bila mengaji kitab akidah, kitab fiqah, tapi bila mengaji kitab tasawuf, tuan-tuan sedialah kena balun dengan diri sendiri. Tapi itulah tuan-tuan, kita ni makin dah hujung-hujung ni. Orang Melaka, orang kampung kata dah hujung Tanjung kan. Dah hujung Tanjung ni. Inilah masa kita untuk kembalikan hati kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup kita ni dah lama sangat hati kita ni pergi tempat lain kan. Pergi tempat kerja kita, pergi pada keluarga kita, pendapatan kita, kekayaan kita, macam-macam, semua hidup kita, sepanjang hidup kita. Maka yang ujung-ujung biarlah kita balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dah tua ni tak payahlah kita jaga cucu kan. Cukuplah dulu muda-muda jaga anak 1 sampai anak 10 kan. Ini dah tua pun orang anak suruh jaga cucu lagi. Habis bila nak jaga hati sendiri, takut sibuk jaga cucu mati pula. Baik, jadi maknanya kitab ni pada menerangkan barang yang wajib dibersihkan. Apa yang wajib dibersihkan? Sifat-sifat dan kelakuan hati, tuan-tuan. Ini yang mesti dibersihkan daripada hati. Wajib fardu ain kita belajar sifat-sifat yang terkeji ni, dan wajib kita bersihkan. Sebab kalau kita tak bersihkan, implikasinya, kesannya, natijahnya, akibatnya ialah pada diri kita sendiri. Itu tuan-tuan. Contoh saya cerita mudahnya, bab sombong tadi kan. Sombong, angkuh, bongkak, hidung tinggi, misalnya bahasa Melayu lah kan. Bila ada sombong dalam hati ni, tuan-tuan, kita jadi orang yang susah nak terima pandangan orang. Itu pandangan. Kalau teguran lagi susah. Orang tegur kita lagi susah. Sebab apa? Kesombongan yang ada dalam hati itu sendiri. Bila hati susah nak terima nasihat, susah nak terima teguran, susah nak menerima pandangan orang lain, apa puncanya? Kerana kita melihat diri kita sendiri. Kita melihat diri kita betul, kita lihat diri kita pandai, kita lihat diri kita lebih baik daripada orang. Ini semualah yang menjadi hijab, dinding tebal, yang menyebabkan kita tak nak berubah. Tak nak berubah kita ni. Sebab apa? Sifat sombong tu sendiri. Maka wajib belajar macam mana rupa sifat sombong ni, mengikut Al-Quran, mengikut hadis-hadis Nabi, dan wajib kita bersihkan daripada hati kita. Ini namanya penawar. Itu sebab kita perlukan penawar, syifa tadi. Dan dihiasi dengan sifat-sifat yang wajib pula, sifat-sifat yang terpuji akan segala hati. Dah bersihkan hati daripada sifat-sifat yang kotor, yang tercela, maka wajib pula menghiasi hati dengan segala sifat-sifat yang mahmudah, yang terpuji, tuan-tuan. Ini hebatnya hati manusia. Hebatnya hati manusia.
Dalam tengah-tengah saya sebut tadi kan, mula-mula ma fi sudur, luar, kemudian qalbun, kemudian dalam ada fuadun. Yang tengah-tengah tu tuan-tuan ada lagi yang dalam sekali hati, dalam Quran menyebut sebagai al-albab. Al-albab pluralnya, singularnya lubbun. Apa makna lubbun? Ini yang kata orang Melayu lubuk hati. Orang Melayu katalah lubuk hati. Arab kata lubbun. Orang Melayu sebut lubuk. Tak tahulah orang Melayu ni kan, pantang masuk benda baru je ditukar sikit. Daripada lubbun jadi lubuk. Macam dulu zaman Melaka dulu. Melaka kan dulu pernah jadi pelabuhan terbesar dunia. Antara 4 pelabuhan terbesar dunia zaman kehebatan kecemerlangan Melaka dulu. Kat pelabuhan Melaka tu saja, kat bandar Melaka tu dipertuturkan 100 bahasa tuan-tuan. Seluruh dunia datang Melaka. Bayang pelabuhan nombor 4 paling besar. Hebat di Melaka ni, 100 bahasa dipertuturkan. Antaranya ialah orang Arab. Orang Arab ni datang Melaka berniaga dan sebagainya. Sebab tu orang Arab ni bila jumpa sama dia, dah lama tak jumpa kan, dia kata la khabar anta, la khabar anta, lama tak ada cerita anta. Khabar tu tak ada cerita dah. La khabar. Orang Melayu ni duduk dekat pelabuhan tu dengar dari jauh kan, la khabar, la khabar, lama dia la khabar. Itulah orang Melayu macam tadi dah. La khabar, lah dia jumpa sama kawan dia, la khabar kau. Adanya la khabar, tak ada cerita kau, la khabar. Bila dia Arab ni bila dah jumpa la khabar, lama tak jumpa kawan dia, la khabar anta, lama tak ada cerita, dia pun kata la anta, awak pun lama tak dengar cerita, la anta. Orang Melayu dengar lagi jauh, la anat, dia kata. Patutnya la anta, dia dengar la anta, la anat jadi. Ini cerita betul ni. Sebab tu orang Melayu, orang Melaka, dulu saya ingat kecil-kecil dulu, surau ni tak panggil surau, dia panggil madrasah. Kan? Sebab apa panggil madrasah? Madrasah ni sekolah, tempat belajar. Belajar Quran, belajar agama, madrasah. Sebab tu kat Melaka lah ada jalan-jalan yang dia kata solok kan, solok. Solok ni Arab kata suluk, jalan lah. Orang Melaka ni dulu cakap Arab. Cuma orang Melaka sekarang tambah power kan, ditambah ke power, tak cukup lahanat engkau. Orang Melaka minta maaf, orang Melaka macam mana? Saya bukan orang Melaka. Saya orang Johor, orang Jawa kata. Jadi maknanya wajib kita belajar sifat-sifat yang mazmumah dan bersihkan, dan wajib kita belajar sifat mahmudah dan hiaskan dalam hati kita. Sebab itulah Nabi sebut dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisal ghina an kasratil mal, ataupun dalam lafaz yang lain an kasratil gharad. Bukanlah kekayaan tu, kata Nabi, bukanlah orang kaya tu kerana disebabkan hartanya yang banyak. Bukan, kata Nabi. Walakin al-ghina, akan tetapi kaya itu kan kata Nabi ialah ghinan nafs, kaya jiwa, kaya diri. Dalam konteks kita bincang ni, kaya hati dia. Dalam hati tu banyak kekayaan, banyak kemuliaan, banyak sifat-sifat yang mahmudah, yang terpuji. Ini orang yang kaya sebenarnya. Ukuran manusia pada mata ialah kaya harta. Tapi ukuran pada Islam, pada agama, kayanya ialah kaya jiwa, kaya hati, tuan-tuan. Ini kitab dia. Dan hamba dia bahasakan diri dia hamba kan. Hamba lah kata hamba kata.
Dan hamba sebut di dalamnya, dalam kitab ni akan satu pendahuluan, satu mukaddimah dan 3 kitab ataupun 3 bab sebenarnya. Satu pendahuluan. 3-4 kali kuliah masih pendahuluan lagi kita ni. Dan 3 bab. Apa 3 bab? Yang pertama, bab yang membahaskan tentang 7 anggota zahir manusia. 7 anggota, mata, 2 mata, 2 telinga, lidah, 2 tangan, 2 kaki, perut dan juga kemaluan. Ini bab yang pertama. Bab kedua ialah membicarakan tentang sifat-sifat yang mazmumah. Ada 10 sifat mazmumah. Wajib belajar, fardu ain belajar dan wajib amalkan. Kemudian ada 10 lagi sifat mahmudah yang wajib belajar dan wajib diamalkan. Ini kandungan kitab ni tuan-tuan. Mudah-mudahanlah kita panjang umur dapat khatamkan kitab ni, dan akan Allah Taala juga hamba pohonkan bahawa memberi manfaat ia Allah dengan ini kitab bagi hamba sendiri. Maknanya pengarang kitab ni sebenarnya dia ambil berat diri dia sendiri tuan-tuan, sebab besok ke akhirat dia akan ditanya. Samalah macam kita lah. Kita ni suka ambil tahu hal orang. Suka istilahnya ambil berat orang. Kadang-kadang kita lupa diri kita sendiri, kan? Sedangkan besok ke akhirat, bangun-bangun daripada kubur pun dah kita dah tak peduli orang tuan-tuan. Orang pun dah tak peduli kita. Jalanlah sendiri kat padang mahsyar. Terima amalan, terima buku amalan pun sendiri, seorang-seorang. Tak ada orang nak tolong, tak ada siapa nak bantu. Kemudian kita dah akan masuk mahkamah Allah, kena tanya dengan Allah, seorang-seorang juga. Kita kena tanya diri kita sendiri. Lepas tu timbangan amal pun kita juga sendiri. Nak lalu tetiang sirat yang halus, yang jauh, yang gelap tu pun kita sendiri. Semua sendiri tuan-tuan. Tapi kat dunia kita ni, kita dah paling sibuk jaga orang, kan? Sampai lupa diri sendiri. Jadi pengarang kitab dia apa nama ni, dia lebih memberatkan diri dia, nasib dia ke akhirat besok macam mana. Ini antara dia punya saham dia. Dan bagi sekalian pembacanya, pembaca kitab ni lah, bukan maknanya orang yang sekadar baca. Baca ni maknanya orang yang belajar, yang faham, yang amal, kan? Dan bahawa menjadikan ia Allah akan kitab ni ikhlas semata-mata menuntut keredaan. Ikhlas, bukan kerana lain. Kerana bahawasanya ia sangat kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Yang menghimpun kitab ni Abdul Qadir, nama dia, bin Abdul Muttalib Al-Indonesi, orang Indonesia asalnya, orang Sumatera ni, Al-Mandiri, daripada keturunan Mandiling. Makkahul Mukarramah pada tanggal 7 bulan Rejab tahun 1307. Maknanya 78 Hijriah, 64 tahun yang lepas kitab ni. Dan 64 tahun yang lepas. Yang menariknya, dia mengarang kitab ni dan dia khatam tulis kitab ni pada bulan Rejab. Kita itu mula kitab ni memang bulan Rejab. Kita baru nak belajar punya kitab ni, dia dah habis, dia dah menulis, dah siap, dah jumpa, dah meninggal dah. Kita baru nak belajar. Sebab itulah kita ni masih budak baru belajar, kan? Buah cempedak di luar pagar, kan? Wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. InsyaAllah pada kuliah akan datang kita masuk pada pendahuluan kitab ni. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم زدنا علما وارزقنا فهما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.